merupakan, jangan terperanjat ya, yang merupakan episod 6-10. 6-10, bukan 70. Bukan Pas Dr. Jamil. 69, 70. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu bapa, guru-guru, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, dan penonton. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Saya Qadri Ahmad. Saya Jamil Adimin. Jumpa dalam podcast pendidikan bersama Dr. Jaka. Ini merupakan, jangan terperanjat ya, yang merupakan episod 6-10. 6-10, bukan 70. Bukan Pas Dr. Jamil. 69, 70 kan? Bukan 69, lepas tu 6-10. 6-10 sebab kita ni siri 6. Okay. Kita masih lagi bercerita Dr. Jamil dalam usaha untuk mentransformasikan sistem pendidikan daripada zaman peperiksaan ke zaman pentaksiran. Ada apa-apa cerita Dr. Jamil? Kita telah bercerita mengapa kita berubah daripada pendidikan yang berorientasikan peperiksaan kepada pendidikan yang berorientasikan pentaksiran. Kita juga telah bercerita tentang school-based assessment. Kita yang dalam konteks itulah. Kalau cerita perubahan ni kan Dr. Jamil, kita duduk kampung ni kan, ada pokok kelapa. Dr. Jamil boleh ingat tak semasa kita kecil-kecil dulu, kelapa ni mula berbuah umur berapa tahun Dr. Jamil? Kalau zaman dahulu, kelapa tu 7 tahun baru 7 tahun baru berbuah kan? Baru berbuah. Dan dia akan berbuah baru tinggi, pakai kait yang tinggi, betul? Betul. Dan dia perlu skill betul-betul untuk mengait, baru okey. Ya, betul. Kalau tidak, tak turun kelapa tu. Petani pokok kelapa dulu sementara menunggu kelapa itu berbuah yang makan masa 7 tahun, mereka menanam tanaman kontan dulu. Tanaman kontan. Sebenarnya dari mula menanam, dia kena menunggu 7 tahun. Tak ada kelapa, hasil kelapa tu tak ada ya? Tak ada hasilnya. Kosong ya? Kosong ya? Okey. Habis. Sekarang ni Dr. Jamil masih tanam kelapa kan? Masih. Berapa tahun dia boleh berbuah? 3 tahun setengah, 3 tahun. Ada yang 2 tahun setengah berbuah? Ada 2 tahun setengah. 2 tahun setengah tu. So dari 7 tahun, dulu seolah-olah memang kelapa ni, kalau pandangan saya lah, dan kita sekampung, tak ada yang, kalau 6 tahun tu hebat betul lah kan? Mesti 7 tahun. Betul. Itu seolah-olah kita punya badan ilmu masa itu, kelapa hanya berbuah di umur 7 tahun. Yes. Dan sekarang 2 tahun setengah. Itu apa Dr. Jamil? Satu perubahan. Ya, betul. Satu perubahan. Rasanya tidak adil dalam pendidikan, tak ada perubahannya. Ya, betul. Cumanya yang saya lihatnya, adakah kita ni dianggap yang dianggap menanam pokok kelapa dan menunggu buahnya itu, adakah daripada tanam biarkan 7 tahun nanti baru kita itu tidak dikata sebagai menanam pokok kelapa. Bagi saya proses yang panjang itu juga ialah proses menanam pokok kelapa yang menunggu hasilnya 7 tahun. 7 tahun. Kalau hasilnya 3 tahun setengah atau 2 tahun setengah ataupun 4 tahun, hasilnya itu di hujung. Itu ada proses mengutip hasil. Tetapi dalam proses menanam, dulu saya rasa saya pernah bercerita bahawa pokok kelapa itu ditanam daripada benih dia. Dia benih tu tumbuh sikit tu kan. Kita kena korek sikit lubang itu. Lubang tu tak boleh terlalu dalam, tak boleh terlalu cetek. Dan selepas ditanam, kena dibubuh baja. Bajanya tak boleh terlalu banyak, tak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak, dia mati. Betul. Ataupun airnya tak boleh terlalu banyak. Dan tak boleh terlalu sedikit, langsung tak buah air pun tak boleh juga. Betul. Kecuali kita buat pengairan lah. Di tepi pokok tu ada parit. Betul. Jadi itu semuanya proses. Yes. Yang proses daripada mula sampai berbuah, sampai menghasil buah itu, kalau dipanggil apa?
Tu badan ilmu masa itu, 7 tahun baru petik buah. Tetapi kan, dari hari pertama sehingga tahun ke-7, dalam proses itu, kita perlu ada keyakinan umur 7 tahun dia akan berbuah. Kan, betul, betul. Maknanya, dan kita juga tahu tau, sebagai pekebun kelapa, kita tahu tau, selepas tahun, lepas 2 tahun, ini nampak macam tak berbuah nanti. Ada kan? Ada kan? Dan sepanjang 7 tahun tu ada yang mati. Bukan je sekat ujung 7 tahun tu baru terperanjat. Aku tanam 3 ekar, tak ada satu pun berbuah. Tak macam itu kan? Tak macam itu kan? Tidak. Tak macam itu kan? So ini ada kaitan dengan perkara yang kita nak cerita hari ini. Iya, betul. Betul. Kalau kita nak kata apa ya? Kalau kita nak membuat pentaksiran tentang pokok kelapa itu, daripada mula menanam sampai ujung tu, sepanjang during and within the process of planting the coconut tree, itu dipanggil formative. Waduh. Itu kalau di hujung atau dipanggil formative, kita membuat assessment kan. Pokok kelapa ni kita bagi baja, kita bagi siram pengairan, macam-macam, kadang-kadang kita bagi lagu lagi, dia pujuk dia sebagainya. Itu prosesnya kita buat pentaksiran. Pokok ni besok agak-agak mau berbuah ke tidak? Betul. Dari awal kita dah tahu dah. Sama betul. ada berbuah atau tidak, buahnya banyak atau tidak, kita sepatutnya sudah tahu. Jadi dalam during and within the process of planting the tree, we are doing assessment, and the assessment is called formative assessment. Di hujung, setelah pokok itu berbuah, kita kait buah dia, kita kira ada berapa, kita timbang dan sebagainya. Itu di hujung proses, di hujungnya kita panggil sebagai summative assessment. Boleh kita buat macam tu. Itu kalau kita pindahkan pada anak-anak murid? Boleh. Ujung tahun, tak payah ujung 15 tahun lah kan? Ujung tahun, kalau kita buat ujian, yang ujian tu 3 jam, itu maknanya summative assessment. Oh gitu. Tapi kalau tiap-tiap hari kita buat assessment, itu pun summative? Itu bukan summative. Bukan summative. Itu maknanya formative. Dan dua-dua tu penting? Dua-dua sangat penting. Sangat penting. So maknanya kena kita kena jelas dan kita cuba berjelaskan pada rakan-rakan kita. Formative and summative. Menanam pokok kelapa dengan mendidik anak-anak, kedua-dua assessment itu penting. Formative assessment dan summative assessment. Formative assessment ialah proses untuk membina form. Kalau pokok kelapa kita nak forming. Kita membina pokok kelapa itu, membina supaya dia tumbuh, supaya dia besar dan berbuah. Itu formative assessment. Assessmentnya bagaimana? Assessmentnya bukannya kita ukur saja. Assessmentnya ialah kita lihat pokok tu, dia berapa banyak dia punya pelepah apa dia. Kalau nak ukur pun bolehlah, anggarkan dia, tak perlu ambil pita ataupun pembaris berapa, tak perlu saya rasa. Anggarkan saja. Selalunya pokok kelapa ni kalau batangnya daripada tanah itu dah setinggi itu selalunya 3 tahun tinggi itulah. Kalau kita tanam kelapa dulu kan, kalau at the year of 7, at the year of 8 katalah 8 tahun. Kita tengok kelapa kita yang 3, kalau 3 ekar ada berapa pokok ya? Dia 1 ekar berapa pokok dah Sam? 1 ekar dalam 60 pokok. 60 pokok kan? 3 ekar 180 pokok lah bukan? Ya, betul. Okey. Apabila kita buat pentaksiran pada tiap-tiap pokok tu kita tahu kan? Pokok yang lebat, pokok yang besar buahnya, pokok yang gabuk, pokok yang tak ada, kadang tak ada isi kan? Ya, betul. Kadang tak ada isi kan? So itu pentaksiran. Mandul lah. Kita buat pentaksiran summative. Itu maknanya summative. Tetapi sebelum buah tu ada, kita mesti tengok benda-benda lain kan? Mesti. Sama juga dengan anak-anak kita. Anak kita, betul. Kita mungkin di summative tu kita boleh berdasarkan markah. Tapi dalam formative mungkin tak ada markahnya kan? Tak perlu markah kadang. Okey, kalau kita tengok... Kalau nak markah boleh lah. Tapi boleh ya? Tak perlu. Sebenarnya tiada keperluan lah.
Cuma itulah saya kata kalau nak ukur ketinggian pokok itu cukup dengan dilihat saja. Kalau misalnya orang yang profesional, mungkinlah diukur berapa. Dibuat rekod lah. Betul. Pokok apa ini, baka ini, kalau tinggi batang dia, stem tu, sampai ke lepas yang terakhir itu, katalah 2 kaki, ataupun setengah meter, 50 cm, selalunya dia dah mengeluarkan bunga ataupun manggar. Ya, dan ada untuk selalunya lah. Tapi dan ada juga mereka membuat pemerhatian, Dr. Kori, pokok kelapa ni kalau dia kata batang dia tu bawah tu gemuk tu, itu susah nak berbuah. Oh gitu. Dia buat pemerhatian seperti itulah. So dia buat generalisasi yang berdasarkan pengamatan yang banyak. So maknanya kalau nak kenduri, kalau nak tebang pokok macam tu kita tebang. Pokok itu kita tebang sebab dia punya umbuk dia banyak. Potensi untuk dia berbuah itu mungkin kurang sikit. Ya, betul. So kesimpulan itu adalah kesimpulan berdasarkan pentaksiran formatif ya. Ya, betul. Ini bagus. Bagus. Kedua-dua ini perlu ada. Summative dan formatif perlu ada. Okey. Dalam perubahan ini tumpuan kita dulu hanya pada summatif. Setuju tak? Summatif, betul. Dan formatif ini, gerakan pentaksiran formatif ini baru sebenarnya. Dr. Jamil selalu sebut 2 nama ni untuk gerakan-gerakan formatif ni yang ada kaitan dengan apa tu, inside black box tu semua tu kan? Ya, betul. Kan? Di UK sekitar tahun 89, masa tu 89 90 itu kan. Dia ada gerakan dipanggil assessment reform, yang ada assessment reform group di UK yang diketuai oleh Paul Black dan Dylan William. Kedua-duanya di King's College University of London, School of Education. Mereka telah mendapat grant penyelidikan yang besar, million ya rasanya. Mereka hanya menggunakan data-data kajian yang dikutip, yang dipanggil sebagai yang kredibel lah, sehingga mereka membuat laporan yang nama laporan ini ialah Inside the Black Box, and Working Inside the Black Box, kemudian Beyond the Black Box. Tipis saja laporannya, tapi sangat berpengaruh. Di mana mereka, saya rasa termasuk juga Profesor Harry Torrance dan juga Tom Christie, penyelia Dr. Kori dan penyelia saya. Mereka macam bergabung tenaga lah untuk membuat assessment reform group, atau gerakan yang besar. Dan bagi mereka, assessment itu, yang dikatakan assessment itu ialah formative assessment. Yes. Bukannya summative assessment. Bagi mereka, peperiksaan itu bukan assessment. Begitu kuat sekali dia punya pengaruh. Betul. Cuma selepas itu, beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ada pakar daripada Oregon University yang diketuai oleh Judy Arthur, Rick Stigin dan Judy Arthur. Bagi mereka, bila dalam assessment reform group yang diketuai oleh Paul Black dan Dylan William itu, mereka bagi mereka assessment is for learning, bukan of learning. Dia ada 2 lagi istilah. Assessment for learning and assessment of learning. Yang summative itu ialah of learning. Yang formative itu for learning. For learning itu maksudnya assessment to improve learning. Betul. To improve learning. Saya ingat lagi, saya punya cikgu tu, saya punya supervisor, saya punya advisor itu dia kata I'm not just your supervisor, I'm your advisor and I'm your friend most, kata. Dia selalu bercakap tentang new phase of assessment. Maknanya kalau Melayunya wajah baru pentaksiran. Dan wajah baru pentaksiran. Masa itu Dr. Kori masih baru ya, masih di sana. Masih kat sana. And he's working, both of them working very hard towards that. Itu tadi assessment reform group tadi. Dia orang beria-ia menyatakan the new phase of assessment. Wajah baru pentaksiran yang menjurus kepada formative.
Sebab mereka kata kita kehilangan banyak maklumat kalau kita tinggalkan formatif. Formatif tu maknanya budak tu, perkembangan budak tu kita tinggalkan kalau kita hanya menuju kepada summative. Ya kan? Macam mana pandangan Dr. Jamil yang itu? Selalu Dr. Jamil kupas Paul Black, Dylan William. Saya rasa tak pernah saya nampak Dr. Jamil yang atas pentas tanpa menyatakan Paul Black and Dylan William. Ya, sebab keduanya saya pernah berjumpa Dr. Kodri. Pertama kali semasa saya di National Assessment, National Seminar di Australia, di sini. Yang kedua, di King's College University of London sendiri. Saya berjumpa dengan keduanya. Malahan dalam saya punya disertasi juga saya ada menghubungi Dylan William ini. Bagi mereka apa yang penting dalam assessment itu ialah to improve learning. Yeah. To improve learning. Yes. Assessment is the process of gathering information. It's a process of gathering information about students learning, what they have mastered in learning, what they have, what they mastered, what they've got in learning, and the information is used to improve students' learning. Betul. It is used by teachers and students. Both of them use the information gathered from the assessment for teacher to improve the teaching and for the students to improve their learning. But teaching also is to improve learning. Kalau tidak keterlaluan Dr. Jamil kan, kalau saya imbau lah semasa saya kecil dulu, semasa saya sekolah, tumpuan kita hanya pada summative tau. Itu yang kalau tak keterlaluan, kan, betul. Tumpuan kita hanya pada summative, tumpuan kita hanya pada periksa. Kita diingatkan oleh cikgu dan mak bapak kita belajar betul-betul, nanti periksa gagal. Maknanya ke situ. So tidak ada usaha untuk melihat perkembangan kita secara formatif. Ya. Secara formatif tu. Okey. So maknanya dulu kita tak salahkan siapa-siapa, semua kita sebelum kita ada gerakan berpindah dari peperiksaan ke pentaksiran, tumpuan kita hanya pada summatif. Betul ke tak? Ya, betul. Jadi sebenarnya kajian yang dibuat oleh Paul Black dan Dylan William bersama dengan Assessment Reform Group itu sangat panjang, Dr. Kodri, daripada 89 hingga 98. 89, 98, almost 10 years ya? 10 years. Jadi mereka begitu yakin sekali. Bagi mereka, when you talk about assessment, it is only assessment for learning. There is no such thing as assessment of learning. Dia lagi pukul macam tu. Dia pukul macam tu. Cuma selepas itu dalam tahun 2001, 2000 lebih lah. Baru datang Rick Stiggin dan William, mereka pujuk balik lah. Pujuk dan dia combine lah dua-dua. Of learning dan for learning sama pentingnya. Mungkin berlaku juga di Malaysia macam tu ya? Ya. Kumpulan-kumpulan yang mengeluarkan peperiksaan tu mungkin sudah berkesimpulan bahawa yang penting is formative. Yang penting ialah formative assessment, bukan summative. Oleh sebab itu, peperiksaan tu dikeluarkan je. Mungkin. Kita pakai mungkin lah. Kita mungkin. Dan mungkin kalau Judy Arthur and Rick Stiggin tu boleh mempengaruhi, mungkin dibawa masuk balik peperiksaan tu. Mungkin lah. Mungkin. Tapi mereka bukan masuk balik, diambil, tukar. Dah tidak ada pentafsiran, tidak ada formatif. Sebab kedua-duanya bagi Judy Arthur, bagi Rick Stiggin dan Judy Arthur sama penting. Lebih-lebih lagi apabila Paul Black diberi kerusi pentafsiran di University of di California. Apa namanya ni? Lupa pula namanya. Dia bukan University of California, Stanford University. Stanford. Okey. So kalau gitu Dr. Jamil, sajalah ini kita katakan menyampaikan pandangan dan pendapat kita. Ada orang yang mendesak supaya dibawa masuk peperiksaan semula.
Cuma kita beri pandangan, kalau boleh bawa masuk pun tak apa. Boleh. Tetapi the combination of formative and summative tetap ada. Tetap ada. Jangan kita buangkan formative, tumpu kepada summative untuk peperiksaan. Rugi kita. Rugi kita. Tapi kalau kita bawa masuk untuk menggemblengkan formative and summative, untung murid kita. InsyaAllah untung. Sebab anak-anak sebenarnya pokok tadi tumbuh bukan kerana diperiksa, diukur hari-hari ataupun selalu. Itu satu lagi yang Dr. Jamil selalu cakap lah. Betul. Dia bukan dia subur kerana diukur ya. Bukan subur kerana diukur. Dia subur kerana diberi baja, diberi air, pengairan, diberi kasih sayang kepada pokok. Dan diukur untuk menunjukkan kesuburannya. Ya. Bukan diukur untuk menyuburkannya. Bukan. Bukan. Dan bukan sahaja. Falsafah tu Dr. Jamil. Bukan sahaja kalau pokok kelapa tadi, kalau summative-nya ialah kita bawa dia bertanding untuk berapa banyak buah pokok kelapa tu. Satu pokok kelapa tu dia punya sebiji kelapa tu berapa beratnya. Bukan itu yang ditengah. Tetapi dalam proses itu, kalau betul prosesnya, jadinya juga betul. Kalau prosesnya salah, jadinya insya Allah salah. So data-data proses tu formatif lah ya? Itu formatif. Waduh. Itu pentingnya. Itu pentingnya combination of the two. Betul. Combination antara formatif dan summative. Jangan ambil summative saja. Jadi sama-samalah kita kalau kita kata tugas apa ni? Tugas guru ke? Tugas ibu apa ke? Atau tugas siapa sebenarnya? Tugas lembaga periksaan ke? Untuk melaksanakannya. Kita dah bincang dulu. Kalau lembaga periksaan nak melaksanakan formative assessment, agak mustahil. Betul. Macam mana lembaga periksaan nak mengadakan formative assessment? Sedangkan formative assessment itu is a process of gathering information about students' learning during and within the process of cakap orang putih penuh. Pentaksiran formatif ialah usaha untuk mengutip ataupun proses mengumpulkan maklumat. Maklumat apa? Maklumat tentang pembelajaran murid. Bukan pencapaian murid. Bukan pencapaian murid. Bukan habis tak habis kurikulumnya. Bukannya bukannya tentang berapa kali dah ujian bulanan. Bukan. Betul. Tentang the students learning. Betul. Tentang penguasaan lah, kalau nak kata penguasaan murid. Betul. Murid. Dengan penguasaan murid itu, kita boleh kalau nak predik lah, menjangkakan hujungnya nanti bagaimana. Betul. Kalau prosesnya dah salah, insya-Allah hujungnya pun salah. Sebab kalau kita pandang summative assessment ni, time-nya sedikit dan dibuat di ujung. Betul? Time-nya sikit, dibuat di ujung. Itu kalau summative. Sedangkan masa yang panjang sikit punya banyak untuk formatif. So kalau kita tak bagi tumpuan kepada formatif, rugi kita dan rugi anak-anak kita. Saya selalu sebut Dr. Gori sebenarnya irony dalam sistem pendidikan kita ni, kita beri kepercayaan kepada guru untuk mendidik anak-anak kita. Ibu bapa hantar anak ke sekolah, kepada guru, cikgu, didiklah anak saya ni. Buat apa? Kemudian bila nak menentukan masa depan anak-anak itu, tak percaya dengan guru. Serahkan kepada lembaga periksaan. Mana boleh kita percaya kat guru kata? Jadi it's an irony lah. Itu satu irony. Yang kedua, murid tu belajar sepanjang tahun 1 sampai tahun 6. 6 tahun ya. Masa depan dia tu ditentukan oleh UPSR yang cuma berapa jam. Untuk satu subjek tu 40 minit saja. Kalau matematik kertas 1 40 minit. Kertas 2 pun begitu juga lebih kurang. Setengah jam. Jadi masa depan murid itu daripada 6 tahun belajar sudah begitu banyak yang dipelajari ditentukan hanya dalam satu kertas saja. Itu yang assessment reform group kata tak adil. Dan pentaksiran perlu diberi wajah baru dan wajah baru pentaksiran tu ingat ya, bukannya mengalihkan summative pada formative, tapi menggemblengkan kedua-duanya, formative and summative. Yang sebahagian besarnya adalah formative. Berdasarkan kepada itulah cadangan daripada Rick Stigin dan Judy Arthur dan diakui semula oleh Paul Black.
Paul Black semasa dia menduduki kerusi pentaksiran di Stanford University, dia setuju untuk menerima kedua. Asalnya tak. Asalnya bagi Paul Black dan Dylan Williams, dia kata, nahi. If it is assessment, it is formative. Sehingga universiti tempat saya belajar, Dr. Khori, saya belajar dari 2001, dari 1998 hingga 2001, dia tidak lagi dipanggil Fakulti Pendidikan. Di University of Manchester itu bukan lagi Fakulti Pendidikan, tapi Center for Formative Assessment System, CFAS. CFAS pengarahnya Profesor Tom Creasy. Dan disitulah Dr. Jamil dianugerahkan Doktor Falsafah. Ya, saya. Jadi Dr. Jamil ini memang dipengaruhi oleh orang pentaksiran lah, Pak. InsyaAllah begitulah. Walaupun saya datang daripada lembaga pemeriksaan, kerja saya sebelum itu ialah membuat soalan pemeriksaan, kertas soalan pemeriksaan. Itulah diubah warnanya dan dicantikkanlah wajahnya oleh pentaksiran. Formative and summative. Okey. Sekarang ni kita banyak cerita tadi Dr. Jamil kan, tapi saya suka sangat untuk membawa untuk faedah rakan-rakan di luar sana. Sesungguhnya perubahan dari pemeriksaan kepada pentaksiran ini sudah berlaku, bukan saja di Malaysia, tapi di all over the world. So kalau kita tidak nak ketinggalan, marilah sama-sama kita bukakan hati kita, bukakan minda kita untuk sama-sama kita berkolaborasi, memberi wajah baru kepada sistem pendidikan kita dengan mengubahkan zaman pemeriksaan ke zaman pentaksiran. Dan perubahan itu, sebagaimana kita cerita Dr. Jamil ya, menuntut kita memahami satu, standardized and standard based, dua, PBS and dan kalau kita ulas sebelum Dr. Khori, yang mana ya yang standardized, yang mana yang standard based antara formative dan summative tadi? Oh, cantik. Kan? Yang mesti. Formative itu standard based. Yang formative itu autonomy. Yang formative itu empowerment. Letak situ. Formative, standard based, and autonomy itu dia letak kat situ. So PBS and yang dikatakan classroom assessment tu mestilah address the formative. Mengapa standard based Dr. Khori untuk formative ataupun yang formative dan mengapa tidak standardized? Good. Sebab dia bergerak dari tidak adilnya yang Dr. Jamil kata tadi, kita dah puas memberi pendidikan dan kita tidak diberi hak langsung untuk menentukan kejayaan. Itulah yang Assessment Reform Group itu tuntut kepada kita. Kenapa guru-guru tidak diberi hak ke arah itu? Kenapa guru-guru tidak diberi ruang? Sekarang ni bukan guru saja, Dr. Jamil. Mak bapak dan murid-murid itu sendiri perlu diberi ruang. Apatah lagi apabila sudah ada the integration of technology, the student himself, dia punya peers, dia punya community sudah diberi hak untuk menentukan masa depan anak kita. Itu kalau kita tidak sertai pergerakan ke arah pentaksiran dan ke arah formative assessment, jauh kita ketinggalan Dr. Jamal. Ya, betul. Jauh kita ketinggalan. Mudah-mudahanlah apa yang kita cerita ini memberi faedah, memberi idea kepada rakan-rakan yang diberi amanah untuk memperkenalkan sistem baru pendidikan kita. Doktor, sebelum kita tutup episod ini, episod 6-10 ini, mungkin boleh kita jelaskan sedikit mengapa yang formative itu ialah for learning dan yang summative itu of learning. Apa beza antara for learning dengan of learning? Kalau for learning itu maknanya to improve learning, untuk memperbaiki pembelajaran murid. Betul. Kalau pokok tadi memperbaiki, improve dia punya pertumbuhan pokok dan kemenjadian pokok itu. Begitu juga dengan anak didik kita. For learning assessment, itu matlamat itulah untuk memperbaiki, to improve learning, untuk memperbaiki tindakan kita. Kita boleh bertindak. Berdasarkan kita buat assessment, kita dapati budak ni penguasaannya hanya setakat tahu.
Kita yang perlukan, kita bukanlah salah kalau cuma tahu saja. Kita tak salahkan dia, tapi cara untuk kita improve, untuk memperbaiki pembelajaran dia daripada hanya tahu kepada faham, daripada faham kepada boleh buat, boleh buat secara beradab sebagainya. Jadi itu proses tu dipanggil assignment for learning. Matlamatnya adalah untuk pembelajaran. Betul. Yang satu lagi sama yang di hujung itu bukan for learning. Kalau dia dah hujung, dah habis dah. Betul. Dia dah masuk sekolah menengah. Betul. Dia ada program lain lah assessmentnya di peringkat menengah nanti kan. Betul. Assessment yang dipanggil di hujung itu dipanggil summative assessment adalah off learning. Betul. Off learning itu maksudnya tentang pembelajaran yang dah lepas tu apa yang telah dicapai. Jadi maka pentafsirannya ialah pentafsiran pencapaian mereka. Itu produk. Produknya. At the end of the process. Tapi kalau dalam proses itu maknanya formatif. So kalau kita nak menambah baik diri lah Dr. Jamil, mesti dalam proses. Bukan hujung dah produk. Alah, rupanya aku gagal, aku perlu memperbaiki diri. Lain itu. Ya. Wih, Dr. Jamil, apa ni? Jamil, kalau kau buat macam ni nanti kejayaan kau terus. Dalam proses. Iaitu formative. In the formative way. Peribahasa kita sangat, Dr. Qadri ya? Belentur buluh biarlah dari rebung. Rebungnya ya? Dia rebung. Maknanya kalau dah besar tu susah nak lentur ini. Macam mana? Lawannya kita. Kecuali pakai api lah. Boleh juga ya. Boleh juga kita pakai api lah. Geteruk lah. Tapi nak melontar betul kita dari rebung. Okey. Cantiklah Dr. Jamil. Cantiklah. Itu mudah-mudahan dengan 3 penerangan berlapis itu dapatlah memberikan kita idea sikit. Beri ilmu tu tak ada sangatlah pun. Beri idea sikit untuk kita memperkatakan perubahan kita dari zaman peperiksaan ke zaman pentaksiran. Ya Dr. Jamil. Okey, baiklah. Teruskan. Itu saja pertemuan kita kali ini dalam podcast pendidikan bersama Dr. Jaka. Saya Jamil Adimin. Dan saya Qadri Rahman. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi dia